Azan merupakan panggilan bagi umat Islam untuk memberitahu telah masuknya waktu solat fardu azan. Ia akan dikumandangkan oleh seorang muazzin pada setiap 5 waktu solat yang ditetapkan. Merujuk kepada sejarah Islam, timbul persoalan mengenai Nabi Muhammad SAW tidak melaungkan azan. Melalui persoalan ini, sememangnya para ulama berbahas tentang mengapa Nabi tidak melaungkan azan, tetapi hanya mengimamkan solat. Perkara ini dapat dilihat dengan jelas melalui Imam Al-Nawawi yang membawa maksud. Sesungguhnya Nabi Muhammad seterusnya Khulafa Ar-Rasyidin mengimamkan tetapi tidak melaungkan azan. Begitu juga tokoh-tokoh ulama yang utama selepas mereka. Nabi Muhammad SAW dan khulafa selepas baginda tidak melaungkan azan adalah kerana mempunyai tugas yang sangat besar. Ini termasuklah menyelesaikan masalah umat Islam yang lebih penting, dan tugas-tugas seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Namun begitu, perkara ini berbeza dengan menjadi imam. Mereka sudah pasti akan mengerjakan solat dan menjadi imam kerana hukum bagi solat itu ialah wajib. Hujah ini dapat diperkuatkan lagi menerusi kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu an yang membawa maksud, sekiranya aku mampu untuk melakukan kerja melaungkan azan dalam masa yang sama melakukan tugas khalifah, maka aku akan azan. Terdapat pelbagai hikmah di sebalik persoalan ini, seperti yang dibahaskan oleh para fuqaha, iaitu mengapa Nabi Muhammad tidak melaungkan azan. Imam Izzuddin Abdul Salam menyatakan bahawa antara sebab Nabi tidak melaungkan azan kerana baginda istiqamah dengan melakukan sesuatu urusan. Perkara ini kerana Nabi terlalu sibuk menguruskan hal umat Islam sehingga tiada masa untuk beristiqamah untuk melaungkan azan. Sebab yang lain, Nabi Muhammad SAW tidak melaungkan azan adalah kerana di dalamnya terdapat kata perintah untuk menunaikan solat, iaitu marilah menunaikan solat. Seperti sedia maklum, solat mempunyai waktu yang luas, iaitu selagi belum masuk waktu solat yang seterusnya. Namun, jika Nabi Muhammad SAW yang melaungkan azan beserta perintah untuk menunaikan solat itu, menjadi satu kesalahan apabila menolak seruan maupun perintah oleh Nabi. Ini jelas dibuktikan melalui firman Allah Subhanahu wa taala yang membawa maksud, janganlah kamu jadikan seruan atau panggilan Rasulullah di antara kamu seperti seruan atau panggilan sesama kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang di antara kamu yang menarik diri keluar dari majlis Nabi secara berselindung dan bersembunyi. Oleh itu, hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya beringat serta berjaga-jaga. Jangan mereka ditimpa bala bencana atau ditimpa azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Hikmah yang seterusnya, seperti yang dinyatakan oleh Imam Al-Nisaiburi, bahawa terdapat kesaksian bahawa Nabi Muhammad SAW adalah sebahagian daripada azan. Oleh itu, tidak harus untuk baginda bersaksi ke atas diri baginda sendiri. Oleh yang demikian, setiap perkara yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh baginda akan hadir bersama hikmah yang tertentu dan rahsia yang sangat besar. Ini kerana gerak-geri Nabi Muhammad SAW itu mempunyai kesan kepada umat baginda.